Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pengakuan Sanusi yang paling panas, tapi membuatkan tanda tanya besar kepada semua netizen. Sanusi mengatakan bahwa lelong perkampungan Toksenik, kerajaan negeri tiada kaitan. Siapa yang akan disalahkan oleh Sanusi pula kali ini? Sejak akhir-akhir ini, pelbagai masalah timbul di negeri Kedah, membabitkan projek-projek. Semuanya Sanusi punya jawapan yang hebat. Dia mengaitkan dengan orang-orang tertentu, bahkan dengan syarikat-syarikat tertentu, jauh sekali dikaitkan dengan dirinya. Oleh sebab itulah, kali ini juga ceritanya sama. Apabila Sanusi kata kerajaan negeri tiada kaitan berkait dengan lelong perkampungan Toksenik yang melibatkan kerugian 250 juta. Kata Sanusi, kerajaan negeri tidak terbabit dalam keputusan Kementerian Keuangan melelong projek pusat peranginan perkampungan Toksenik di Langkawi yang didakwa menanggung kerugian 250 juta ringgit. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berkata, pihaknya juga tidak mempunyai maklumat berkaitan langkah itu dan hanya mengetahui mengenainya melalui laporan berita. Kata Sanusi, besar kemungkinan projek itu dibangunkan pihak swasta di atas tanah milik Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, yang kemudiannya berhadapan masalah. Kata Sanusi, saya tidak ada maklumat lagi mengenai keputusan melelong. Kerajaan negeri tidak ada kaitan. Ini mungkin projek swasta di bawah MOF kerana LADA tak buat projek. Hanya urus perkara-perkara berkaitan tanah sahaja, kata Sanusi lagi. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan adakah anda juga perasan bahawa inilah jalan cerita ataupun ulangan ucapan-ucapan Sanusi yang apabila ditanya tentang projek-projek besar. Kebiasaannya, kata Sanusi lagi, tanah milik LADA dan projek sebegitu swasta yang buat. Bagaimanapun saya akan dapatkan maklumat dahulu, katanya pada sidang media di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Terlalu banyak perkara yang mungkin di luar pengetahuan Sanusi, sehingga perkara ini pun dia macam seakan-akan tak tahu dan perlu mendapatkan maklumat terlebih dahulu. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi yang juga pengerusi bersama LADA berkata, terdapat banyak projek MOF di Langkawi yang bermasalah dan proses pemutihan sedang dilakukan bagi menyelamatkannya. Kata Sanusi, ketika saya masuk sebagai pengerusi bersama LADA, kita mula teliti ada dulu buat projek. Geran tanah tak ada sebab dibuat atas rizab sungai. Jadi saya kata Sanusi, kita kena buat pemutihan melalui pemberian geran. Barulah kerajaan dapat bagi peruntukan untuk baik pulih. Apabila geran tak ada, projek ratus juta jadi terbengkalai. Ada banyak dibuat dahulu. Saya sedang buat pemutihan yang mana boleh kita beri geran dan mana peruntukan baik pulih, kata beliau lagi. Berikutan itu, Sanusi berharap MOF dapat memberi maklumat berkaitan langkah melelong perkampungan Toksenik yang diumumkan sebelum ini. Semalam, ahli jawatan kuasa kira-kira negara PAC yang juga ahli Parlimen Bayan Baru, Simzi Zen, memaklumkan MOF dalam proses melelong projek perkampungan Toksenik selepas pusat peranginan itu didakwa mengalami kerugian besar berjumlah 250 juta. Beliau turut melakukan tinjauan ke Pusat Peranginan Melayu Tradisional berkenan bersama ahli PAC yang lain. Sebelum ini, laporan Ketua Audit Negara 2022 mendedahkan LADA dikesan gagal mengutip hasil pajakan projek perkampungan Toksenik sebanyak
8,3 juta sejak 2003. PSC mengumumkan 5 syornya pada Mac lalu kepada MOF dan LADA untuk dilaksanakan bagi menyelesaikan isu pajakan projek perkampungan Toksenik, resort serta hotel St. Regis Langkawi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan apabila Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih. Mahathir gagal menyingkirkan pengerusi RCI Batu Putih. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dr. Mahathir Mohamad bagi menyingkir Raus Sharif dan 2 yang lain daripada panel Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Batu Putih. Hakim Amarjit Singh juga menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk prosiding RCI dijalankan secara terbuka. Bagaimanapun, beliau membenarkan permohonan Mahathir untuk kebenaran memulakan semakan kehakiman sama ada beliau boleh diwakili peguam dalam prosiding RCI yang sedang berlangsung. Hakim juga menolak permohonan Mahathir untuk menangguhkan pendengaran RCI sementara menunggu pelupusan semakan kehakimannya. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Batu Putih akan kekal dibuat secara tertutup dan tidak terbuka kepada orang ramai. RCI itu juga akan tetap diketuai bekas Ketua Hakim Negara Mad Raus Sharif yang didakwa oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai berat sebelah. Saudara-saudara sekalian, ini memang luar biasa apabila Mahathir gagal menyingkir pengerusi RCI kes Batu Putih. Pengakuan Mahathir yang terkini berkaitan dengan kes Batu Putih memang menggemparkan kita semua apabila Mahathir mengakui kes Batu Putih itu kesnya lemah. Kita tiada peluru untuk menang, kata Tun Mahathir Mohamad. Kalau masih ingat lagi, ada satu pendedahan daripada menteri yang ada di Malaysia sekarang ini, yaitu Azalina Othman Said. Beliau kata pada April lalu bahawa dilaporkan Mahathir, Perdana Menteri ketika 2018, membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan itu di Mahkamah Antarabangsa. Pendedahan Azalina Othman Said itu ditepis oleh Mahathir sebagai mengarut. Mahathir kata keputusan dibuat bersama dengan kabinet. Walau bagaimanapun, seorang lagi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada tahun 2022 juga, yang ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri, mengakui kemungkinan terdapat kecuaian dan kekilafan Dr. Mahathir, sehingga Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata, pihaknya menyifatkan tuduhan dibuat Azalina itu sebagai karut kerana kabinet ketika itu, termasuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri serta beberapa menteri yang masih berkhidmat kini tidak menentang idea terbabit. Kata Mahathir mengenai kenyataan Tan Sri Mohammed Apandi bahawa beliau tidak dirujuk oleh Mahathir ketika menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ itu. Mahathir berkata ia adalah kerana bekas peguam negara itu tidak boleh dipercayai dan tidak melakukan kerja dengan betul. Netizen kata kalau begitu nak percaya pada siapa? Walhan Tan Sri Mohammed Apandi Ali adalah ketua ataupun peguam negara pada waktu itu. Jadi, kenapa tak percaya pada peguam negara, kata mereka.
Ditanya sama ada Mahathir akan berniat memfailkan tindakan undang-undang menyaman Azalina, Ismail Sabri dan Muhammad Apandi, Dr. Mahathir menjawab beliau akan memikirkan terlebih dahulu kerana dia kata, mengenai perkara nak menyaman itu, kalau saya nak saman seseorang, kata Mahathir, mungkin ia mengambil masa 10 tahun dan katanya untuk mendapatkan keputusan itu, saya sudah berada di tempat lain atau meninggal dunia, kata Tun Mahathir lagi. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Tun Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih kerana menurut Tun Mahathir beliau akan bersikap berat sebelah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.